Okey. Now, apa yang Anthony Locke buat dalam tempoh masa yang terdekat ni tuan-tuan, selain daripada benda-benda yang lain tu lah, ada dua perkara yang beliau lakukan, Anthony Locke ni. Jadi benda ni kita dah suggest lama dah. Okay? Tetapi benda ini sekarang ini kita dah nampak bagaimana Menteri Kementerian Pemangkutan di bawah Kerajaan Madani, di bawah Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah mendemokrasikan, democratizing dua perkara yang sangat besar di dalam negara kita. Yang pertama adalah mengenai tol, yang kedua adalah mengenai Puspakom. Baik, kita cerita tentang tol dahulu. 3 kementerian kerjasama untuk sistem pembayaran tol terbuka lebuh raya. 3 kementerian akan berbincang dan berganding bahu dalam rancangan mengintegrasikan sistem pembayaran terbuka dalam negara. Menteri Perdagangan dan Kos Sara Hidup Salahuddin Ayub berkata, KPDN telah bersetuju mengadakan sesi libat urus dengan Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Pemangkutan untuk meluaskan sistem pembayaran terbuka kepada lebuh raya Utara Selatan. Okey, libat urus dan itu berterusan terutama dengan pihak LNM supaya semua lebuh raya menggunakan sistem terbuka. Dengan cara itu, pembayaran biasa seperti kad kredit dan kredit kad juga boleh digunakan katanya. Dalam masa yang sama, kerajaan juga pertimbang pecah monopoli Puspakom pula. Selepas pembayaran tol touch and go, kerajaan memecahkan pula monopoli Puspakom sebagai pemeriksa berkala kenderaan tunggal bagi pihak JPJ. Perkhidmatan itu akan dibuka kepada pihak berkelayakan dan memenuhi syarat serta konsesi semasa kepada Puspakom tamat pada 31 Ogos depan. Proses pelawaan pihak-pihak yang berminat akan dalam perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan bermotor dijangka akan bermula selewatnya dalam suku pertama 2024. Keputusan tersebut adalah selaras dengan hasrat untuk mewujudkan persekitaran perkhidmatan yang berdaya saing serta memudahkan seluruh rakyat Malaysia. Now, apa sebenarnya tujuan kita memecahkan monopoli? Kita tak nampak monopoli Puspakom dan juga monopoli Touch and Go. Orang tak tahu sebenarnya Touch and Go ni apa. Touch and Go ni adalah satu syarikat, antaranya adalah dimiliki oleh AliExpress. AliExpress tu apa is? Alibaba. Okay? Itu antara yang memiliki syarikat Touch and Go. So sebelum ini, kita hanya menggunakan satu perkhidmatan untuk membayar tol kita, iaitu Touch and Go. Rupanya ada sistem yang kita boleh buka. Selepas ini untuk Touch and Go pembayaran itu kita boleh bayar guna semua jenis. Mungkin debit card boleh, credit card boleh, Touch and Go boleh, Boost boleh, Grab boleh. Kita nak pakai apa sistem yang ada e-wallet tu mungkin boleh selepas ini menggunakan kad sistem terbuka selepas ini. Jadi apa tujuan dia tuan-tuan? Isu dia, kita nak bercakap tentang mengurangkan tol sehingga akhirnya menghapuskan tol. Tetapi bila sesuatu itu dimonopolikan oleh sebuah syarikat, persoalan untuk menghapuskan tu dah jadi mustahil. Saya dah bercakap tentang oligarki kan hari tu kan. Oligarki adalah mereka yang menguasai pemerintah kerana dia ada kepentingan keuangan, kepentingan bisnes. So dalam perkara ini, bila dah dipecahkan apa orang kata monopoli tersebut, sekarang ini ada kemungkinan tak kita boleh mengurangkan kos? Boleh sebenarnya. Kerana apa? Rundingan kita bukan setakat kepada pemegang konsesi tol tersebut, tetapi juga dia tidak lagi terikat dengan pembayaran tol yang sebelum ini menguasai almost 100% kepada pembayaran tol. Sekarang ni ialah kita ada RFID kan. Begitu juga dengan Puspakom. Cerita tentang mendemokrasikan apa orang kata pemeriksaan berjadual berkala ni bukan benda baru tuan-tuan. Di negara-negara maju sebenarnya dia ada MOT, Ministry of Transport dia subkan pemeriksaan berkala ni kepada bengkel-bengkel je. Malah saya cakap dengan benda ni dengan kawan saya dalam beberapa bulan lepas. Rupanya Anthony Locke dah buat dah. Kenapa perkara ni penting? Akhirnya, kalau kita tak pergi kepada Puspakom saja, berkemungkinan tak kos itu boleh turun? Ada. Ada tak kemungkinan kos itu boleh turun? Ada. Kerana apa? Pendemokrasian orang yang boleh membuat jadual pemeriksaan berkala ini. Sekarang ini kita tak perlu pergi ke Puspakom sahaja. Mungkin Puspakom akan ada salah satu, tetapi kita boleh juga pergi ke bengkel-bengkel yang bertauliah, yang mempunyai kemudahan-kemudahan seperti mana yang ada oleh Puspakom. Berkemungkinan. Dulu kalau kat UK, kalau saya nak beli kereta, every year kita kena renew MOT tau. Nak tengok dipanggil roadworthiness kereta tersebut. Tak tahulah sekarang ni zaman 20 tahun dulu kan. So kalau kita nak buat tu, kita pergi ke bengkel yang ada dalam senarai. Kita tak payah pergi Puspakom dah. So kita pergi ke bengkel tu, dia akan check. Dia akan adalah point check dia. Dia akan check, okay, cukup. Kemudian dia bagi kita MOT. Dia macam nak kata road tax, bukan road tax lah, tapi itu lesen untuk kita kata kenderaan ini sesuai berjalan di
di jalan raya, boleh digunakan di jalan raya. So dengan perkara tersebut, harga murah, masa singkat, kita boleh mengurangkan kos, terutama sekarang ini yang jadual berkala ni siapa tuan-tuan? Yang cek berkala ni siapa? Taksi, lori, van, pengangkutan-pengangkutan awam dan sebagainya. Mereka ini yang kena jadual berkala, dan kadang-kadang saya pernah borak dengan pemandu taksi, dia kata terpaksa dia queue lama sebab nak masuk ke Puspakom. Ni sama dah saya cerita, saya borak dengan dia. So dengan adanya pendemokrasian ini, diharapkan memudahkan mereka, mengurangkan masa, mengurangkan kos. Jadi inilah saya maksudkan tadi tuan-tuan, berkenaan dengan pembangkang yang efektif. Sebagai pembangkang, dia kena efektif. Setuju ke tak setuju dengan perkara ini? Tak setuju, nyatakan alternatif. Masa jadi kerajaan, tak ada terfikir dia orang benda-benda macam ni tuan-tuan. So dia mainkan isu-isu yang picisan-picisan, yang sebenarnya masalah tu dia orang sendiri yang wujudkan. Telur tak ada. Zaman kau memerintah yang menyebabkan telur tak ada. Bila kita take over, tiba-tiba telur, takkanlah masa kau memerintah telur penuh, dalam gudang penuh, tiba-tiba kita memerintah telur tak ada. Mustahil. Dia hanya berlaku sebab akhirnya kerana zaman kau tak ada, kita mewarisi perkara yang ada pada, dan kita terpaksa menyelesaikan masalah yang kau tinggalkan. Saya nak bawa penilaian tinggi Sultan Johor bukti kekayaan istana terhadap Anwar Ibrahim. Penilaian tinggi yang dizahirkan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar terhadap kredibiliti dan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri menunjukkan keyakinan institusi diraja terhadap reformasi pentadbiran yang sedang dilaksanakan kerajaan. Penganalisa politik daripada UTM, Dr. Mazlan Ali berpandangan penilaian oleh Sultan Ibrahim itu pastinya dibuat berdasarkan pengalaman lalu baginda serta situasi semasa hubungan kerajaan persekutuan dan negeri, khususnya Johor berbanding sebelum ini. Penzahiran tuanku Sultan Ibrahim ini pastinya berdasarkan kepada sifat tuanku sebagai ketua negeri dan Sultan Baginda Negeri Johor yang secara umumnya berperanan di dalam sistem federalisme, iaitu hubungan di antara persekutuan dengan negeri. Okey, Mazlan mengulas mengenai titah. Okey, titahnya macam mana? Sultan Johor bertitah, hubungan antara kerajaan persekutuan Johor disifat bertambah baik di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sultan Johor berkata, kami Sultan Johor dan Anwar kerap bertukar pandangan, sama ada dalam mesyuarat atau melalui panggilan telefon. Berunding antara satu sama lain dan bertukar-tukar idea bagaimana kami boleh membangunkan negeri ini dengan lebih baik. Titah baginda. Sultan Ibrahim turut berbesar hati apabila cadangan baginda telah diberi perhatian sewajarnya. Baginda pernah mengkritik kerajaan persekutuan sebelum ini, termasuk mengatakan Johor dilayan seperti anak tiri dan menyuarakan kecewaan terhadap janji dan peruntukan dana kerajaan persekutuan yang tidak ditunaikan. Sementara itu, ditanya tentang jangkaan terhadap kerajaan, baginda menggesa pemimpin untuk membersihkan sistem kerajaan yang ada. Jika Najib boleh dimasukkan ke dalam penjara, bagaimana dengan orang lain? Tegas baginda. Sultan Ibrahim turut menggesa Anwar dan agensi lain berkaitan mengambil tindakan sewajarnya. Reputasi Malaysia telah terjejas kerana rasuah. Kita perlu menyingkirkan kanser ini, titah baginda. Tuan, baginda memberikan satu pujian yang amat tinggi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dapat kita lihat daripada sini bagaimana seorang tokoh bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sebenarnya, kalau kita fikirkan, beliau amat committed dalam melakukan reform. Jadi, tapi dia nak buat seorang-seorang tak boleh. Kita nak kena bantu tuan-tuan. Sebab itu wajib untuk kita nak kena bersama, menggembleng tenaga. Kita nak kena ada, at least paling kurang kita boleh contribute apa? Kita boleh contributekan perniagaan kita. Kita boleh contributekan bisnes kita. Kita boleh contributekan tenaga kita. Jadi pekerja yang lebih produktif. Terima kasih. Dalam perkara ini. Jadi sebab itulah kita kena faham insya-Allah bahawa perjuangan yang kita lakukan ini bukannya dah berakhir, dia baru bermula. Dulu ada orang tanya saya, kau kata Anwar jadi Perdana Menteri nanti kau nak berhenti buat live? Saya kata betul, saya nak berhenti buat live, saya nak fokus dengan kerja saya, dengan apa yang saya buat. Tapi bila saya fikir balik, rupanya saya bukan baru bermula tuan-tuan. Masa saya nak berhenti tu, pembangkang, ya Allah, dia punya tembak bukan main dan benda yang tak betul pun, dan orang percaya. So saya kata saya tak boleh berhenti.